Sebenarnya dia tidak ada jalan singkat untuk mengubat masalah yang ditinggalkan oleh Najib dan Barisan Nasional 60 tahun. Kalau yang memang betul yang diharap-harap oleh pengundi atas pagar ialah mereka nak tengok beberapa peningkatan ketara dalam soal ekonomi, soal harga barang dan lain-lain. Adakah petanda dan kayu ukur ekonomi menunjukkan keadaan makin teruk? Kalau tengok kepada inflasi, sebenarnya inflasi telah turun selama dua suku berturut-turut. Ini kali terakhir berlaku, saya ingat tahun 2009. Jadi sebenarnya ada barang yang sudah turun, tapi tak banyak, dan barang-barang itu ialah barang-barang yang bukan dibeli tiap-tiap hari. Barang-barang yang dibeli tiap-tiap hari selalunya ini yang jadi masalah, terutamanya makanan. Harga barang makanan tak turun, maybe. Contohnya kan. Jadi kita tak boleh nak salahkan rakyat kalau dia rasa macam tak ada beza je kan. Dan pada masa yang sama, kita juga tidak boleh berharap bahawa rakyat akan faham dengan cepat. Kerana dia mudah je. Dia tengok apa yang dia nak tengok harga barang turun, dia tunggu harga barang turun. Tak turun, ada layan maki. Kita kena bezakan yang macam-macam PAS UMNO tadi tu. Yang buat apa dia pun malah dia mencipta pembohongan. Contohnya harga minyak. Dia cipta pembohongan, dia kata Pakatan Harapan janji harga minyak turun RM50. Tak pernah ada pun. Yang janji sangat dulu turun harga minyak ni PAS masa pilihan raya 2013, lepas 2008 PAS yang banyak duk atas pentas dia. Contohnya sekarang dia ratib, dia duk kata harga minyak tak turun RM1.50 contohnya dah. Sebenarnya yang kita janjikan ialah mengembalikan subsidi supaya kita mengekalkan harga pada harga siling dalam keadaan harga minyak mentah dunia naik. Sekarang harga dikekalkan pada RM2.06 8 sen kan, RM2.08. Kalau ikut yang peninggalan Najib, harga sekarang sepatutnya dah RM2.60 saya ingat, RM2.60, RM2.50. Dan harga minyak sekarang $70 satu liter, satu tong akan terus naik dan tak ada tanda-tanda akan turun banyak balik. Maksudnya kalau tidak kerana kita menang dan melaksanakan janji untuk mengembalikan subsidi itu, rakyat sekarang ni kena tanggung RM2.5, RM2.6 sebagainya kan. Okey. Ada yang betul-betul faham, ada yang tak faham, ada yang buat-buat tak faham. Tugas kerajaan untuk menerangkan. Jadi kita kena terang. Penerangan ini YB, saudara-saudari, dia tidak ada jalan singkat yang satu penerangan menjelaskan semua. Kena terang seberapa banyak yang boleh, berkali-kali, kena sabar, kena dengar, kena beritahu. Seperti mana kita ambil masa bertahun-tahun dulu untuk menerangkan tentang rasuah, tentang salah dan sebagainya. Adakah itu akan menyebabkan kita berada dalam keadaan defensif sekarang? Ya, memang betul. Tapi kalau kita ambil alih kerajaan dan kita berharap bahawa bila jadi kerajaan ini, kita duduk ke atas ni, kita langsung tak boleh kritik, kita jadi kuat, kita hebat semua, kita tak ada beza dengan UMNO, Barisan Nasional PAS lah. Bila kita ambil alih kerajaan, memang kita kena terima bahawa populariti kerajaan itu ada naik dan ada turun. Sekarang ini dia turun. Yang penting bukan soal populariti itu turun atau tidak. Yang lebih penting ialah kita mendengar di bawah apa yang disebut oleh rakyat dan kita berusaha untuk memperbaiki supaya kita dapat memenuhi kehendak rakyat itu. Yang itu yang lebih penting. Jadi keadaan dia sekarang apa dia? Wang ada kekangan. Pertumbuhan ekonomi ada kekangan kerana kita terheret di dalam masalah ekonomi dunia. Bukan saja Malaysia, semua negara-negara, malah minggu lepas India
iaitu negara besar dan negara ekonomi berkembang yang paling lagi pantas daripada China sebelum ini. India pun dipotong dari segi prospek pertumbuhan ekonominya kerana memang seluruh dunia macam itu sekarang. Fudin, orang nak marah kat dia, marah lah. Harga barang, dia dapat kementerian yang paling sakit teruk sekali, iaitu harga barang, nak menurunkan harga barang. Bila belajar, kita tahu nak turunkan harga barang ni ada yang masalah dari segi, contohnya harga ayam contohnya. Apa masalah utama bila kita tengok rantaian kos untuk harga ayam dan telur, kita tengok bahawa masalah utamanya ialah kerana dedak. Ni bukan dedak Najib dulu ni, dedak ayam yang betul. Dedak ini sebahagian besarnya diimport daripada luar negara. Jadi harga dedak ini adalah kos yang antara yang paling penting dan besar untuk menternak ayam. Jadi bila dedak ni banyak diimport daripada luar negara, maka dia terdedah kepada turun naik harga lah. Jadi bila naik harga ayam pun naik. Bila tak cukup dedak, harga ayam naik lagi. Jadi yang itu saya tahu, sahabat kita Saudara Saifuddin tahu, dia dengan kena kerjasama dengan Kementerian Pertahanan, kena cek pertahanan pula pertanian, kena cari jalan macam mana untuk kita pastikan lepas ini kita boleh buat dedak. Yang ini yang saya nak tanya Najib, nak tanya UMNO, nak tanya Tok Mat Hassan ni. Kamu jadi kerajaan 60 tahun, dedak ayam pun kamu tak boleh buat. Itu pencapaian Melayu UMNO PAS. 60 tahun kamu mentadbir, dedak ayam tak boleh buat. Kita sekarang jadi mangsa harga dedak ayam turun naik sebab kita kena import daripada luar negara. Apa masalah Saifuddin? Nak buat dedak ayam ni kena kilang besar dan pelaburan yang besar, dia makan masa. Jadi dia tak boleh nak dengan serta-merta, kita turunkan harga ayam. Dia tak jadi macam itu. Akhirnya, Saudara Saifuddin tahu ada benda yang ambil masa sebab kita nak kena buat kilang. Ada yang import makanan yang banyak, kita nak kena mula tanam di sini. Jadi akhirnya dia buat apa? Dia buat benda-benda yang mudah dululah. Dia buat food bank. Ada keluarga-keluarga kita yang boleh menurunkan kos makanan tiap-tiap bulan apabila dia dapat makanan yang masih lagi baik daripada supermarket, daripada hotel. Sebab dasar supermarket dan hotel, walaupun barang itu masih lagi baik, barang makanan tu kalau dia dah tamat tempoh dia mengikut dasar pemakanan hotel, kena buang. Buang tu membazir lah, baik bagi kat orang. Buah, sayur, roti, biskut, pizza, makanan macam-macam. Adakah itu menyelesaikan serta-merta harga barang? Tidak. Ini masalah tarik Najib 60 tahun. Kau ingat boleh selesai 2-3 hari ke? Tak boleh. Tetapi adakah dia membantu segelintir sebahagian daripada masyarakat kita? Ya. Adik-adik kita yang dekat universiti yang sebelum ini timbul isu kelaparan, berlapar. Benda itu dah kurang lah sebab dia dapat makanan percuma. Keluarga yang sebelum ini dia kira-kira dia tak nak belanja RM10 beli buah, beli sayur. Sekarang dia dapat, kami baru buat di Pandan 2-3 minggu lepas, dia dapat buah yang sayur yang baik.